Hello, assalamualaikum semua. So, kembali lagi dalam YouTube. Hello, assalamualaikum semua. So, kembali lagi dalam YouTube channel aku, Aswab. Dan so, untuk video kali ni aku nak buat cerita seram balik. Aku nak kongsi satu cerita seram yang benda ni aku alami sendiri dalam 4 tahun ke 5 tahun yang lepas lah benda ni berlaku. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt anyone, and don't take it seriously. Sebelum tu korang pernah tak dengar apartmen Mayang Sari di Port Dickson. Aku rasa ramai yang tahu and ramai juga yang tak tahu. Yang minat dengan kisah-kisah mistik mesti kenal tempat tu. Kalau yang tak minat mungkin tak berapa kenal tempat tu. So aku nak cerita pengalaman aku bermalam dekat sana. Tak silap aku bermalam 3 hari 2 malam kat sana. Aku bermalam 2 hari lah dekat Mayang Sari Resort tu. Mayang Sari Resort aku suka-suka aku je nak tambah kan. Tak pasti lah Mayang Sari tu. Me do my two-step. Okey, sebelum tu aku nak cerita sedikit yang aku tahu tapi tak tahu benda tu betul tak betul. Aku just kongsi je apa yang aku tahu. Mayang Sari Resort ni sekarang dah tutup tau. Sekarang apartmen tu dah ditutup. Apartmen ke resort aku tak pasti lah. Apartmen ke tempat tu telah ditutup 3 tahun lepas ataupun 2 tahun lepas dia tutup. Tak silap aku. So untuk dijadikan cerita, aku pernah bermalam selama 2 malam dekat sana. Kau rasa? Okey. Aku cerita daripada first lah. Dalam 4 ke 5 tahun yang lepas, aku pernah bercuti dekat sana. Aku pernah bercuti di Port Dickson dengan kawan-kawan aku. Tak silap aku ada 4 ke 5 orang macam tu lah. So kita orang set booking dekat resort tu. Dan kita orang booking, kita orang tak ada research dulu tempat tu. Kita orang tak ada nak selidik dulu latar belakang tempat tu. Nak dijadikan cerita, kita orang pun dah booking dah. Lepas tu dalam berapa hari lagi kita orang dah nak pergi tu. Tak silap aku lagi 2 hari ke 1 hari kita orang nak gerak tu, aku ada scroll dekat website. Aku ada scroll dekat Google, aku cari Mayang Sari Resort tu kan. So masa aku tengah cari-cari, aku punca dia, aku nak cari gambar tu. Aku nak cari gambar, aku nak post kan. Okay, macam one day last to go lah. Macam tu lah lebih kurang lah, nak post dekat story Instagram. And lepas tu aku ternampak satu artikel ni, potongan artikel yang mengatakan tempat tu, Mayang Sari Resort ni dulu sebelum dinaikkan resort tu, dinaikkan apartmen tu, adalah bekas tapak perkuburan Islam. Aku dapat baca benda tu, so aku pun kaji. Lepas tu aku tengok dekat blog-blog yang ada beberapa blog yang tulis benda. Aku jumpa dalam 2 ke 3 blog yang ceritakan benda yang sama pasal tapak dulu. Yang ceritakan kisah tapak resort Mayang Sari tu lah. So aku dah tahu cerita tu. Aku pun macam mana aku nak duduk dekat macam tu Aku pun macam benda dah booking kan. Kau nak buat apa tu kalau benda dah booking? Aku pun tak apalah, aku tutup cerita tu. Aku just ambil gambar, aku post macam biasa, macam yang aku plan. Tapi benda tu aku tak cerita kat kawan-kawan aku. Aku fikir aku nak cerita lepas balik nanti lah. Aku cerita yang awal-awal tentu aku risau orang takut kan. Padahal aku yang takut kan. So aku pun pergi. Dah masa perjalanan tu dah pergi semua tu, alhamdulillah tak ada apa-apa yang terjadi lah. Tak ada apa-apa yang macam menunjukkan ada sesuatu nak berlaku. Tak ada. Memang perjalanan cantik je sampai kat sana tu. Masa first masuk tu, kau akan nampak satu kau masuk daripada gate pagar tu, kau akan nampak jalan macam berkona-kona sikit kan, mengilau. Lepas daripada corner yang last tu, kau akan nampak 2 bangunan yang terdiri dekat depan kau yang begitu besar, begitu boleh dikatakan cantik lah kan. Tapi sayangnya blok yang belah, dia ada 2 blok kan. Blok yang belah kanan aku, blok pertama lah. Yang pertama dia punya blok macam ni tau. Kalau kau perasan blok dia. So blok yang pertama ni dah kosong ke. Blok yang pertama ni dah kosong, terbengkalai. Dia bukan kosong macam orang pindah tau. Bukan kosong yang tu. Kosong yang ditinggalkan, yang terbengkalai. Aircon semua ada, langsir semua jatuh semua. Memang dah tinggal, memang dah kosong. Tinggal blok kedua. Blok kedua pun tak silap aku 3 tingkat saja yang masih cantik, yang masih berpenghuni yang orang mesti boleh duduk. Tingkat 4 ke atas semua dah sama macam blok yang sebelah tu.
memang dah berajai. Aku nampak itu, kau tak boleh brain lah. Macam mana aku boleh duduk kat situ. So nak dijadikan cerita lah kan. Benda ni aku tak tahu tau. Aku tak bagi tahu diorang lah. So aku macam beringat lah, aku banyak baca ayat kursi semua kan. So benda-benda macam tu lah. Aku walaupun aku tak hafal ayat kursi tu, aku buka lah kan, aku baca. Baca tu boleh lah, nak hafal tu. So aku beringat lah benda-benda tu kan. So macam diorang mulut celupa ke apa, aku beringat. Aku cakap mulut jaga. Tapi aku tak beritahu diorang. Sebab apa, aku selalu beringat dengan diorang macam tu kan. Lepas tu kita orang check in semua kan, memang sunyi gila weh. Sampai dekat yang blok yang kita orang patut duduk kan, kita orang kena cari reception kan. Memang sunyi weh tempat tu. Aku rasa macam tak ada orang langsung. Kereta boleh kira, tak silap aku ada dalam 2 biji kereta masa tu. Kita orang naik motor, diorang cari reception, diorang check in semua. So dah dapat kunci, kita orang naik atas. Kita orang duduk kat tingkat 1 je. Tak jauh pun, kita orang duduk kat tingkat 1. Masa naik lift tu, buka je lift, kau akan nampak satu suasana yang aku tak tahu nak cakap macam mana. Memang sunyi, kelam, memang tak ada orang, macam orang tak duduk. Sampailah kita orang jalan ke pintu kita orang tu, yang tempat rumah kita orang nak duduk. Kita orang buka pintu macam biasa, bagi salam semua dulu. Alhamdulillah tak ada apa-apa, tapi kat luar memang sunyi gila weh. Aku tak nampak orang langsung. Kau bayangkan, aku tak nampak orang langsung. Member aku yang pergi ambil kunci je lah yang nampak reception kan. Aku pun tak nampak. Betul lah aku cakap kau, otak dia lah. Lepas tu dah duduk semua kan. Okay, malam lah. Sebab siang tu tak ada apa-apa jadi, kita orang happy-happy je macam biasa kan. Cuma okay, kita terus masuk ke malam. Malam tu masa kita orang lepak, tak silap aku dalam pukul 1 or 2, diorang tengah lepak kat bilik tu. Aku lepak dekat ruang tamu sorang-sorang lagi masa tu aku ingat. Masa aku lepak dekat ruang tamu tu kan, sorang-sorang tu, kau bayangkan aku tengah tengok TV tau. Aku tengok TV tu kan, anak mata aku ni boleh nampak dekat depan aku sekarang. Aku duduk kat sini, TV depan aku tau. TV aku kat korang lah kan. TV aku tengok TV. Dekat sebelah TV tu pintu bilik yang aku punya, bilik besar lah, bilik master rumah tu kan. Aku duduk kat bilik tu. So anak mata aku ni nampak macam ada 2 orang yang tengah berdiri pakai baju putih, tapi dia tinggi tau. Dia tinggi betul-betul ngam-ngam dengan apa ni, tembok pintu yang atas tu kan, yang atas pintu tu ngam-ngam dia diri. Dia punya tinggi lebih kurang tu macam pegang ni tau, cota. Macam boleh dibayangkan macam guard, security guard kat situ. Aku pandang, aku cakap apa benda siap aku nampak ni. Aku macam tak apa, relax lah, pukul lagi kan. Sebab aku dengar lagi suara dia orang kat dalam bilik tengah gelak-gelak, borak-borak kan. Aku saja aku nak tengok TV lah. Aku nampak benda macam tu. Tapi tu sekali lah, tapi aku dah rasa macam, sebab dia boleh dikatakan macam bayang-bayang. Sebab aku tutup lampu semua, lampu bilik je ada, macam cahaya tu keluar, cahaya lampu bilik tu keluar kan. Kita nampak benda tu diri kat situ. Dua orang pakai baju putih yang sama menghadap aku, tapi dia tinggi tau. Memang boleh imagine, aku boleh cakap korang bayangkan macam security guard tengah tengok aku, 2 orang. Aku macam tak apalah, aku layan je TV. Lepas tu nak jadikan besok tu, malam tu je lah yang jadi aku kan. Tapi kalau nak tahu bilik air dia lagi seram tu. Dia pakai batu mama yang warna kelabu tu tau. Memang gila-gila, nampak macam usang gila weh. Serius aku cakap kau, memang nampak usang gila lah. Bilik air dia seram lah. Yang lain semua cantik, tak ada masalah. Jadikan cerita esok tu kita orang mandi semua and kita orang tidur balik, alhamdulillah tak ada apa-apa yang ganggu kan. Balik daripada aku bercuti tu, member aku start cerita dulu yang dia ada macam, dia tengah baring tau. So dia macam ternampak, time tu dah gelap lah, dia nak tidur. Dia yang buka cerita dulu kat kita orang. Masa tu aku tak ada buka cerita apa-apa, kita lepak kan. Dia yang buka cerita dulu. Dia cakap dia ada perasan macam 2 orang guard tengah berdiri tepi dia. Kau rasa aku yang nampak tu kan. Aku tak cerita lagi, tapi dia dah cerita dulu. Kau rasa aku yang nampak, aku ada perasan benda tu, kau rasa aku macam mana? Aku bercakap dia. So aku cakap dia, "Wih, serius lah kau nampak benda tu?" Sebab aku pun rasa macam aku dah ternampak benda tu dengan anak mata tu. Dia pun terkejut. Serius lah. Sebab dia time tu dia macam baru-baru tidur mama-mamai lah. Dia nampak benda macam tu, tapi dia tak cerita. Sebab dia ingat mungkin macam bayang-bayang je kan. So dia tak cerita lah time tu. Dia cerita time balik. Aku pun tak nak cerita time tu, sebab aku dah tahu tempat tu kan. Aku dah cakap aku dah tahu tempat tu macam mana. Apa-apa jadi aku tak nak cerita masa kita orang ada kat situ. So dia buka cerita, aku pun buka cerita aku. And tiba-tiba seorang pun dia buka cerita. Dia cakap sebelum pergi tu dia ada terbaca satu artikel yang pasal dulu tapak bangunan tu adalah tapak perkuburan. Ya. Aku pun cakap, aku ingat aku seorang je tahu. Rupanya ada lagi seorang tahu. So nak dijadikan cerita, 2 orang lah yang tahu pasal artikel tu. Yang lain tak tahu, yang lain sumpah tak tahu. Ada orang pun cakap, serius lah, saya tak beritahu kan. So kita orang pun cakap benda yang sama. Aku dengan dia cakap benda yang sama ya. Aku cakap kita orang tak nak beritahu sebab takut nanti jadi macam tak sedap hati ke apa kan. Kita nak kacau mood bercuti lah. So kita orang decide nak
cerita lepas balik lah So maknanya memang betul lah 2 orang yang tahu pasal artikel tu and lagi 3 orang tak tahu pasal artikel tu. So itu adalah serba sedikit lah. Tapi Alhamdulillah dia tak ada nak kacau lebih-lebih lah. Alhamdulillah lah. Kalau tak masak agak. Tapi serius time kita orang mandi kolam tu memang dia ada satu kolam tau. Sekarang kalau kau tengok gambar dia, kolam dia memang dah berlumut. Kolam tu dulu kita orang mandi. Aku selalu mengadap tau. Aku dengan member aku selalu pandang yang bangunan yang kosong. Asal macam sesuatu sangat kat tempat dia. Tapi time tu kita orang tak tahu. Tapi itu je lah yang kita orang kena kacau tak. Tapi Alhamdulillah tak seteruk lah. Tapi itu adalah sedikit pengalaman aku dekat Mayang Sari. Wah, ini original pengalaman bukannya aku buat cerita. Tapi memang original. Aku tak ada baca orang punya. So sekarang pun kalau korang tengok memang tempat dia dah terbengkalai. Aku tak tahu dah roboh ke apa kan. Aku pun tak update lah kan. Sebelum aku cerita ni aku tak ada tengok balik. Aku terus cerita. Sekejap lagi baru aku tengok footage dia kan. Sebab aku nak cari, aku nak letak dalam video kan. So itu adalah pengalaman aku sendiri bermalam dekat Mayang Sari Resort. So terima kasih yang stay daripada awal video sampai hujung video ni. And jangan lupa like, share, komen video-video aku. Jumpa lagi dekat next video. Assalamualaikum.